Hai pelajar-pelajar sekalian, kali ini kita akan membincangkan tentang bab 5 iaitu tamadun awal dunia. Kita akan memfokuskan kepada bab 5.1 iaitu 4 lokasi tamadun awal dunia. Baiklah pelajar-pelajar, di dalam buku teks anda, dalam muka surat 92, ada peta yang menunjukkan 4 lokasi tamadun awal dunia. Terdapat 4 tamadun awal dunia iaitu tamadun Mesopotamia, tamadun Mesir Purba, tamadun Indus, dan tamadun Huanghe atau Huangho. Keempat-empat tamadun tersebut bermula dan terbentuk di lembah sungai. Sebagai contohnya tamadun Mesopotamia. Tamadun Mesopotamia terbentuk di antara lembah sungai Tigris dan sungai Euphrates. Manakala tamadun Mesir Purba terbentuk di lembah sungai Nil. Tamadun Indus pula terbentuk di lembah sungai Indus. Dan yang terakhir sekali, tamadun Huanghe yang terbentuk di lembah sungai Huanghe. Pelajar-pelajar sekalian, mengapa penduduk pada masa itu, masyarakat pada masa itu memilih untuk memulakan kehidupan mereka di sungai? Nanti kita akan bincangkan mengapa. Baiklah pelajar-pelajar, seterusnya kita akan mengenal pasti faktor pembentukan tamadun di lembah sungai. Masyarakat memilih untuk membentuk tamadunnya di lembah sungai kerana di kawasan tersebut terdapat kemudahan bekalan makanan. Di kawasan tersebut, mereka mendapati terdapat banyak sumber protein. Contohnya, seperti yang terdapat dalam gambar yang cikgu sertakan dalam slide ini. Gambar ikan kan? Gambar yang kedua pula menunjukkan situasi di mana para nelayan sedang bersedia membuat persiapan sebelum turun ke laut. Faktor yang kedua ialah kemudahan perhubungan. Dengan kewujudan kemudahan perhubungan seperti kawasan pelabuhan, which is port, alright, ini memudahkan para pedagang dan orang dari tamadun lain datang. It is an easy access where people from other country or other civilizations can come and buy things or doing business there. Faktor yang ketiga pula, di lembah sungai juga terdapatnya kemudahan pengangkutan. Sebagai contohnya ada pengangkutan seperti sampan, bot, rakit dan sebagainya. Kemudahan pengangkutan memudahkan pergerakan dari satu tempat ke tempat yang lain. Easy for them to travel from place to place. Faktor yang keempat ialah kemudahan bekalan air. Bekalan air adalah sangat penting untuk kegunaan manusia, haiwan dan tumbuhan. Water is very important not only to human but also to animals and to the trees or plants. Contohnya, pelajar-pelajar boleh lihat dalam gambar ini. Dalam ekosistem ini, semua haiwan yang tinggal di darat ataupun di dalam air memerlukan air untuk terus hidup. Begitu juga dengan manusia. Manakala faktor yang kelima pula ialah kesuburan tanah. Kawasan yang terletak di tepi sungai atau lembah sungai akan mempunyai tanah yang lebih subur
the soil will be healthy. Bila tanah subur, maka ini akan menyebabkan tanaman, their plants, juga akan menjadi subur. Subur maksudnya sihat, healthy. When the soil is healthy, they can produce more. Baiklah pelajar-pelajar, sampai di sini saja perbincangan kita. Sehingga bertemu lagi di perbincangan yang seterusnya. Bye.